Slide. Slide. Okey, baik. Okey, modul 4, 4.3 peranan pemimpin pertengahan. Yang ini konsep sekolah berkualiti, kita tahulah yang ni kita dah sedia maklum. Kita kata logo utama TS25, guru berkualiti, pemimpin kesan dan juga sokongan PIBG. Okey, baik. Peranan pemimpin pertengahan, hasil pembelajaran mengenal pasti peranan pemimpin pertengahan, kriteria kejayaan menyenarai peranan pemimpin pertengahan. Baik, dalam 4.3 kita akan sentuh tentang kitaran bimbingan. Kitaran bimbingan yang dipelopori oleh Jim Knight. Jadi kita guna model Jim Knight ni lah untuk kita nak melaksanakan sesi bimbingan instructional coaching ataupun fokus bimbingan instructional. Baik, dalam kita melaksanakan bimbingan, kita berpandukan kepada model Jim Knight ni dan perkara utama yang penting semasa kitaran yang pertama. So jadi kita tahu di sini dalam kitaran bimbingan kita ada tiga proses, tiga perkara penting. Yang pertama sekali ialah kenal pasti, yang kedua belajar, yang ketiga meningkatkan, improve. Jadi dalam mengenal pasti ni kita ada big four, 4 perkara yang penting, iaitu pertama sekali ialah tingkah laku. Adakah pengurusan bilik darjah dalam kawalan? Makna kata kita nak bimbing guru kita di bawah kita ketika sesi instructional coaching ni, kita tengok keadaan kelas. Adakah tingkah laku dan kawalan dalam kelas cikgu kita ni dapat dikawal dengan baik. Kemudian kandungan. Adakah guru kita memahami kandungan ataupun dengan perkara lain, ayat lain kita kata di SKP lah, cikgu kita menguasai ataupun tidak. Menyediakan rancangan atau tidak. Memahami maklumat mana yang lebih penting dalam konten, dalam kandungan PDP cikgu kita. Dan yang ketiga ialah pengajaran. Adakah guru kita menggunakan amalan pengajaran yang menjamin setiap murid menguasai kandungan. Jadi yang keempat ialah pentaksiran formatif. Yang ni 4 perkara penting yang dikenali sebagai the big four. Jadi yang ini yang kita nak lihat, yang ini yang telah dipelopori oleh Jim Knight. Okey, baik, 4 perkara penting lah, the big four. Jadi kita peganglah 4 ni ketika sesi coaching dan mentoring, dan yang utama sekali yang ini adalah untuk mengenal pasti kitaran yang pertama. Jadi kita tengoklah ni buku ni. Kalau cikgu boleh baca, bagus ya ni buku ni ya. Baik juga buku ni. Okey, baik. Yang ni yang saya sebut tadi. Okey, dalam model bimbingan instructional ni kita ada 7 prinsip. Nah, kita ada 7 prinsip perkongsian, iaitu antara kita dengan coachee, antara kita dengan cikgu kita ni, kita berlandaskan 7 prinsip ini. Jadi kita kata kesaksamaan, makna kata kita dan cikgu kita ni rakan kongsi cikgu. Nah, rakan kongsi, apa pun kita kongsi bersama dengan dia lah. Okey, pilihan, guru harus membuat pilihan mengenai apa dan bagaimana mereka belajar. Jadi dalam konteks ni macam mana nak belajar ni, kita ada pilihan. Kemudian suara, pembelajaran profesional perlu memberi peluang dan menghormati suara guru. Bermakna kita sebagai coach, kita kena hormati apa suara guru, pandangan. Jadi yang ni yang kita kata berpegang balik yang prinsip yang pertama, kita ada kesaksamaan, antara kita adalah kongsi. Kemudian kita boleh berdialog. Dialog kita secara autentik, maksud kata dia berdasarkan data lah. Kita nak bimbing tentang apa, isu apa, so berdasarkan data. Refleksi adalah sebahagian daripada pembelajaran profesional. Jadi setiap pemerhatian kita, setiap bimbingan yang kita buat ni, kita akan buat refleksi. Contoh utama yang kita duk buat di sekolah ni biasanya standard 4 lah. Jadi setelah kita buat pemantauan ataupun kita kata bimbingan berdasarkan
SCAS standard 4 tu, kita ada sesi refleksi apa yang boleh kita murnikan, apa yang boleh kita buat, kita bincang untuk penambahbaikan. Kemudian praktikal, guru harus menetapkan pemeliharaan mereka terhadap amalan kehidupan sebenar mereka ketika mereka belajar. Jadi yang ni kita kena tengok kedua-dua belah pihak, di aspek cikgu dan juga di aspek murid, sebab apa yang berlaku pun akhirnya adalah untuk kemenjadian murid. Kemudian timbal balik, instructor coaching harus mengharapkan untuk mendapatkan sebanyak yang mereka berikan. Jadi yang ini kita tengoklah. Okey. Baik, saya tak sentuh tentang aktiviti-aktiviti ni, video. Okey, video ni cikgu tengok ke tak lagi? Mungkin boleh bagi respon. Video kitaran pengenalan. Oh ni Pak Cik Night ni, Jim Night. Respon sikit. Cikgu tengok lagi video ni. Oi, senyap. Belum. Ya? Belum puan. Belum. Oh, tak tengok lagi ya? Belum. Oh, belum. Jadi nak kena tengok ke? Nak kena tengok lambat tu. Tengok pun tak apa. Okey, lah ni macam ni lah. Saya bagi ikut Cikgu Farah respon sikit kot ulasan mengenai Pak Cik Night ni, dia kata apa tau. Cikgu Farah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cikgu Azila. Boleh dengar suara saya ke? Dengar jelas. Dengar puan, dengar jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kepada tuan-tuan dan perempuan semua, peserta bengkel, saya harap sangat nanti walaupun selepas saya terang sikit dia punya overview mengenai video ni tentang apa, tapi cikgu tolong juga ambil masa dan tengok, sebab saya rasa video ni sangat berimpak tinggi. Dia ada banyak informasi dalam dia yang saya rasa kita boleh relate dengan diri kita sebagai seorang pendidik. Maaf. Bentang haid. Ya. Baik. Untuk video Jim Night ni, bagi kita perkenalan sikit. Jim Night merupakan seorang tokoh lah. Dia seorang tokoh, seorang coach dalam pendidikan. Jadi buku yang tadi yang Cikgu Azila tunjuk tu memang buku yang ditulis oleh Jim Night ni. Dalam video yang pertama ni cikgu, kalau kita tonton, dia akan menceritakan kat kita tentang konsep bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh seorang instructional coach. Dalam situasi kita sekarang ni, kita semua ni adalah instructional coach. Jadi dalam video ni kalau cikgu tonton nanti, kita akan dapat lihat bagaimana interaksi berlaku antara Jim Night bersama seorang guru. Dan Jim Night akan beri pengenalan tentang model yang digunakan yang mengandungi 3 fasa, iaitu fasa identify, fasa learn dan juga fasa improve. Jadi video yang pertama ni banyak berkisarkan pengenalan tentang model tersebut. Dia akan memberikan kita satu kefahaman apa yang perlu kita lihat dalam setiap fasa tersebut. Dalam fasa identify tu, apa yang perlu kita lihat dalam fasa identify tu? Bagaimana sebab kita sebagai seorang instructional coach perlu berinteraksi dengan kita punya coachee. Teras-teras yang telah ditunjuk oleh Cikgu Azila tadi ada semua. Kita boleh perhatikan satu persatu teras tu. Bagaimana berlakunya conversation secara autentik. Kita dapat lihat bagaimana bersantai. Jim Night ni bersembang dengan coachnya. Barulah coach itu dalam istilah nanti cikgu kita tu dia akan keluar satu. Maaf, boleh dengar balik ke? Minta maaf ada technical sikit. Baik. Dan nanti tuan-tuan perempuan bila menonton filem ni, sila lihat semula modul 4.3 tu. Dan kita take point. Apa kita boleh tengok kedai pasti apa yang kita belajar dalam modul tu dan apa yang dipamerkan dalam video. Saya rasa setakat itu dulu. Pengenalan kepada video yang pertama ni untuk aktiviti 11.2 video
kitaran bimbingan pengenalan. Dalam video ni juga dia akan bagi pemahaman kita betapa pentingnya video kritik. Baik. Dan itu saja dari saya, Cikgu Azila. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Cikgu Farah. Baik. Itu tentang apa kita kata apa pengisian untuk video yang pertama Gym Night. Nanti cikgu boleh tengoklah no. Okey baik, instructor coaching merupakan rakan kongsi. Tadi ada saya sebut dah yang ni, kita rakan kongsi cikgu nah. Kita bimbing cikgu-cikgu kita adalah rakan kongsi. Apa jua isu kita bimbing dan kita selesaikan bersama untuk bantu meningkatkan tak lain tak bukan ialah pengajaran dan pembelajaran supaya murid lebih berjaya. Okey, di akhirnya tadi ada saya sebut ialah kemenjadian murid. Baik, peranan pembimbing instruksional. Okey, pembimbing instruksional. Okey. Slideshow. Okey baik, kita nak menganalisis. Jadi yang ini nah rakan kongsi dengan guru, kita menganalisis realiti sebab salah satu poin dalam kenal pasti ialah menganalisis realiti, menetapkan matlamat, mengenal pasti strategi. Yang ini ya, kitaran yang pertama tentang mengenal pasti kita ada 3 perkara, kemudian memberi sokongan lah kepada guru-guru kita yang kita bimbing. Okey, jadi yang ini partnership, kita lebih kepada partnership daripada top kepada down lah. Kita lebih ke arah rakan kongsi. Jadi yang ni tak apa cikgu, kita teruskan. Okey, baik. Okey, video 11.3. Okey, video A11.3 yang ni kitaran kenal pasti nah. Yang ni ketika ini Gym Night dia berbincang dengan guru yang dibimbing lah. Nah, yang ini Cikgu Farah nak cerita juga ke yang ni? Cikgu Farah? Boleh kalau ada peruntukan. Okey baik, kita dengarlah no cikgu no. Dia sebab dia cakap jauh. Jadi eloklah kalau kita dengar seorang pun kadang-kadang tak apa nak jelas. Mungkin Cikgu Farah boleh jelaskan lagi. Okey, persilakan Cikgu Farah pengisian dia. Terima kasih Cikgu Azila. Saya untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya beri sinopsis saja. Saya sangat berharap agar semua peserta untuk tonton video ni daripada mula sampai habis. Kerana dalam video-video ni dia memang tunjuk kat kita setiap fasa kitaran tu memang ditunjuk dengan jelas apa yang berlaku, bagaimana yang berlaku. Contohnya dalam video yang Puan Azila kata ni, dia tentang identify. Dalam video ini menunjukkan bagaimana Gym Night dia akan cerita tentang seorang guru iaitu cikgu bahasa Inggeris. Cikgu bahasa Inggeris ni dia nak mengajar anak murid dia macam mana untuk menulis paragraf. Jadi dalam fasa identify ini, apa yang Gym Night buat ialah Gym Night telah berjumpa dengan cikgu tersebut dan dia telah berbincang dan menyatakan hasratnya. Gym Night sekarang ni bertindak sebagai instructional coach. Dia adalah coach. Jadi kita dapat lihat satu conversation yang berlaku antara Gym Night dan cikgu ni di mana dia fasa yang kita nampak sangat subtle. Dia macam relax je. Memang dia sembang dengan cikgu tu, dia minta kebenaran. Dia kata kalau kita nak identify kita punya pengajaran, cara yang terbaik ialah melalui video kritik. Memang ramai guru yang tidak suka melihat video dia sendiri. Tapi dia buat lawak-lawak lah dalam tu. Tapi benda itu perlu cikgu. Jadi kita pun boleh implement benda ni. Dia perlu berlaku dalam satu keadaan yang tidak terancam. Jadi cikgu tu pun faham. Kita nak buat video kritik ni sebab apa? Sebab kita nak tengok macam mana kita mengajar di dalam kelas. Apakah impak dia yang tadi the big four yang Cikgu Azila kata tu, kita nak tengok tu sebenarnya. Bukan benda yang sangat detail, tapi kita nak tengok the big four tu je. Sama ada tingkah laku murid kita, bagaimana pengajaran kita, teknik penyoalan soalan. Jadi itulah yang berlaku antara Gym Night dan cikgu bahasa Inggeris ni. Jadi Gym Night telah meminta cikgu ini mengajar yang tadi saya kata tu, dia mengajar bagaimana untuk membina paragraf dalam satu karangan, dan waktu tu dia dirakam. Selepas rakaman itu berlaku,
Jim Knight dan juga cikgu tersebut duduk bersama-sama dan membincangkan tentang rakaman tersebut. Rakaman tu akan ditonton bersama-sama oleh Jim Knight dan juga cikgu tersebut, dan selepas mereka menonton tu ataupun Jim Knight pesan dekat cikgu tu, waktu dia menonton tu dia boleh jot down apa benda yang dia nampak, sama ada behavior daripada segi murid dia ataupun dia sendiri. Lepas tonton video tu, mereka membuat refleksi. Daripada refleksi itulah data-data dikumpul. Waktu itulah mereka identify apa sebenarnya, apa goal tu cikgu tu, apa goal dia dalam dia mengajar tu, apa kaedah dia. Jadi video itu sedikit sebanyak yang kita akan tonton dalam yang video ini memang video yang menunjukkan fasa bagaimana kita sebagai coach akan berinteraksi dengan coachee kita untuk kita minta coachee kita yang menentukan dia punya identify tu sama ada dia punya reality sebenar di dalam kelas. Bagi coachee kita tu yang maklumkan. Dia sendiri akan kita, dalam kelas saya ni ada berapa orang murid saja yang dengar, yang lain semua tak berapa concentrate, ada berapa orang boleh menjawab. Kita sebagai coach kita hanya cungkil saja. Kita hanya bagi stimulus untuk mereka sendiri yang keluarkan. Kerana kita nak bagi mereka ada ownership tu. Kerana goal yang mereka bagi tu adalah goal mereka, bukan goal kita sebagai coach tapi goal cikgu kita tu sendiri. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak benda ni dalam video. Saya rasa itu saja untuk yang pertama ni. Saya terahkan balik kepada Cikgu Azila ya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Farah. Tu sebuah ringkaslah sinopsis video A11 3. Okey, baik. Seterusnya kita pergi yang ini huraian daripada apa yang kita bincangkan tadi dalam kitaran yang pertama, kenal pasti. Tadi Cikgu Farah ada sebut untuk kenal pasti realiti semasa ni kita boleh tengok video. Video PDP yang kita rakam untuk kita lihat video kritik, bagaimana kita nak tengok video tu mudah, kukuh untuk mengatasi kesilapan dan sebagainya. Murid semua ingin didengari perbualan dan sebagainya. Yang ni kita boleh tengok lah, kita boleh menggunakan. Dan dalam kenal pasti ni kita ada Jim Knight dia bagi matlamat Peirce. Peirce ni powerful, berbaloi untuk guru memberi fokus, memberi impak. Dia huraian teori ni macam ni lah cikgu dia ada dalam kitaran yang pertama ni kenal pasti, dia ada Peirce, easy, matlamat untuk menerangkan destinasi atau hala tuju, laluan untuk mencapai. Kita dengar ayat pun tak berapa nak boleh faham sebab dia berdasarkan teori dia lah Kemudian emotional, compelling, pengiktirafan, reasonable, matlamat yang boleh dicapai, student focus. Okey, yang ni yang saya nak huraikan sikit yang powerful tu, dia impak kesan terhadap kehidupan murid lah. Maksud kata pengisian atau konten, kandungan yang kita sebut di Big Four tu, macam mana keadaan murid dalam PDP kita tu, murid boleh terima tak? Easy, menggunakan cara yang paling efisien untuk mencapai matlamat. Maksud kata kaedah apa kita nak guna ni untuk capai matlamat PDP kita, objektif kita. Kemudian yang ketiga, menerbitkan rasa untuk berubah. Yang ni sebagai guru mungkin ada part-part kelemahan yang boleh kita buat penambahbaikan. Kemudian yang reasonable tu, matlamat untuk mencapai kayu ukur yang jelas. Yang ni kita tengok balik sesi PDP kita, student focus, matlamat berasaskan murid. Dia pegang konsep Peirce ni lah. Jim Knight dia pegang untuk mencapai matlamat, bimbingan dia menggunakan yang ini. Ada 5 perkara Peirce ni. Okey. Identify juga kita ada strategi, Cikgu Farah ada sebut dalam video tu kita menggunakan penggunaan video. Maksud kata kita rakam. Jadi nanti cikgu dalam toolkit kita pun kita kena buat rakaman sikit lah dalam PDP sebab strategi kita menggunakan video. Kemudian maklum balas, kita lihat maklum balas murid terhadap PDP kita bagaimana ia berlaku. Tinjauan data berdasarkan pemerhatian. Data ni maksud kata apa saja sepanjang sesi PDP itu berkesan atau tidak, kita pemerhatian kita tu berdasarkan apa tentang untuk mencapai matlamat kita, coaching dan mentoring kita. Okey, jadi yang ni seterusnya video 4
Saya teruskan lah, ataupun Cikgu Farah nak hurai lagi ke, ataupun kita biar rakan-rakan kita tengok sendiri macam mana Cikgu Farah? Yang ni yang video 11 4 ni Cikgu Farah nak jelaskan dah? Saya terangkan sinopsis sikit je boleh cikgu? Boleh. Sekejap Okey, teruskan Cikgu Farah. Baik, untuk video yang seterusnya tadi, kalau video yang pertama tu dia menceritakan bagaimana Jim Knight duduk bersama cikgu tu menonton video tersebut, dan selepas menonton video tersebut mereka telah menetapkan realiti sebenar dalam kelas tersebut. Kemudian Jim Knight telah berjaya membuatkan guru tersebut keluarkan goal dia, apa yang dia nak. Jadi cikgu tu dia dalam video ni dia bagi tahu dalam goal ni dia nak murid dia boleh menulis karangan dengan empat teknik, empat kata kunci yang diberikan tu. Itu goal cikgu tersebut. Dan juga Jim Knight juga telah berbincang dengan cikgu tersebut bagaimana apakah strategi yang dia nak gunakan untuk memastikan goal itu tercapai. Jadi dalam video seterus ini kita akan terus ke kitaran yang kedua, iaitu kitaran belajar, iaitu learn. Dalam kitaran learn ni, apa yang dalam video ni tunjukkan ialah kadang-kadang cikgu ini untuk dia dah tahu dah dia punya goal, dia dah tahu keadaan sebenar, dia dah tahu apa yang perlu dia buat, bagaimana pengajaran yang perlu dilaksanakan. Dia perlu belajar, dia sendiri perlu belajar, dan belajar tu bagaimana? Dia kaedah modeling. Modeling maksudnya dia sendiri kena tengok benda tu berlaku. Dalam video ni nanti cikgu tengok Jim Knight telah memain peranan, dia bersama-sama cikgu tersebut, mereka telah buat mengajar secara berpasangan, di mana Jim Knight cuba aplikasi perancangan strategi pembelajaran yang cikgu tu kata tadi, supaya cikgu tu boleh nampak bagaimana ia berlaku dalam kelas. Jadi daripada situlah cikgu itu akan belajar daripada melihat apa yang dia rancang, strategi dia tu adakah boleh diimplementasi, bagaimana yang perlu dimurnikan. Jadi nanti cikgu tonton dan tengok bagaimana berlakunya proses learning tersebut. Baiklah, terima kasih. Itu saja Cikgu Azila. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Farah. Okey, video 11 4. Okey, ni belajar tadi kita dah sebut dia berdasarkan modeling. Maksud kata pemodelan, kita boleh tengok orang lain mengajar, kita ikut. Kemudian di sini cikgu dalam kitaran yang kedua ni nanti toolkit kita akan dah banyak senarai semok. Senarai semok kita boleh tengok dalam toolkit kita nanti. Okey, cara membimbing guru memahami strategi, yang ini berdasarkan peers tadi. Okey, saya lajukan sikit yang ni tentang peers. Kita belajar dengan menggunakan senarai semok. Yang tadi adalah strategi PDP kita di dalam kelas, murid dan guru, tanpa murid dengan guru. Maksud kata kita mengajar ni dia boleh dua perkara lah yang ni, bersama murid pun boleh ataupun tanpa. Cuma kita kata kita mengajar sekadar latihan, murid tak ada, tapi cikgu mengajar dia sebab dia nak belajar di sini dalam konsep belajar. Okey, kemudian co-teaching ni kita bersama rakan kita lah, buat dua ataupun kita melihat orang lain mengajar, melawat kelas guru lain. Jadi kita tengok cara macam mana dia mengajar. Okey, menonton video pelaksanaan strategi tersebut. Yang ni pun boleh. Ni cara kita kata model lah, pemodelan. Kemudian yang ni senarai semok ni banyak cikgu dalam toolkit kita mungkin cikgu dah prepare tu, ada banyak senarai semok yang boleh kita tengok nanti, memberi guru penerangan tentang senarai semok secara satu persatu. Kita checklist lah cikgu yang ni kita dah buat ke, yang ni dah buat ke, yang ni ada ke tidak. Jadi kita pastikan guru kita faham apa yang dilakukan, mendapat maklum balas dari guru terhadap strategi yang diberi dan sembarang adaptasi. Yang ni ada juga senarai-senarai semok dia. Nanti kita tengok dalam toolkit kita nanti. Kemudian video akhir 11.04. Yang ni Cikgu Farah nak terang juga ke? Tak payah. Nak terus? Terang sikit je. Sikit. Okey, baik. Baik. Untuk video seterusnya ni, tuan-tuan dan puan-puan,
Video ini akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kitaran improve iaitu peningkatan. Jadi dia adalah kesinambungan daripada kenal pasti, belajar dan akhirnya meningkat. Waktu kenal pasti, waktu di fasa kenal pasti, cikgu yang tadi ni dalam video ni dia dah kenal pasti dia nak murid dia boleh menulis karangan kan yang tadi saya cerita. Jadi di waktu fasa learn ada senarai semak. Dalam senarai semak yang cikgu tu bina, dia ada letakkan apakah pencapaian yang perlu dicapai oleh murid dia. Jadi waktu fasa improve iaitu meningkat ni, setelah pengajaran itu dilaksanakan, kalau cikgu tonton, cikgu bahasa Inggeris ni dia mengajar semula. Selepas dia mengajar, mereka akan duduk semula bersama Jim Knight. Dia akan berbincang sendiri apakah hasil daripada pengajaran tu. So dekat bahagian meningkat ni, hasil daripada refleksi tu, tindakan yang dilaksanakan, apakah peningkatan yang berlaku, kemajuan murid dia dan apakah what's next, hala tuju dia selepas ni. Kadang-kadang dalam fasa improvement ni, kalau tuan-tuan tonton dalam video ni, perbincangan dengan cikgu tu, Jim Knight dengan cikgu tu, cikgu tersebut dia kata dia nak meneruskan lagi. Bermaksud dalam improve ni tak semestinya kita berubah kepada satu teori yang baru, kaedah pengajaran baru, tapi mungkin juga kita boleh meneruskan kaedah yang sama sebab ia mengambil masa untuk mendapat dia punya result. Jadi ada banyak. Jadi cikgu kena tengok lah. Nanti dalam video ni memang it is an eye opener. Kalau cikgu tonton video ni, dia akan tunjukkan situasi sebenar dalam kelas. Itu sinopsis sikit lah untuk video ni. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Azila. Okey, terima kasih Cikgu Farah. Habis dah semua dia jelaskan tentang video-video yang ada dalam 4.3 ni. Okey, jadi kita dah sampai ke kitaran akhir video tadi, dia meningkat. Apa yang dia nak lakukan lagi, the next. Okey, untuk membuat penambahbaikan dan sebagainya. Jadi dia ada di sini ada 4 perkara dalam meningkat ni. Kita ada 4 perkara iaitu kita tetapkan balik hala tuju, kemajuan, peningkatan dan juga tindakan. What's next lah yang disebut oleh Cikgu Farah tadi. Okey, baik. Jadi sebagai rumusan dia dalam apa kita kata 4.3 ini, dia menggunakan model Jim Knight yang mempunyai 3 proses kitaran bimbingan kita sebagai pembimbing instructional. Jadi kita bermula dengan kenal pasti, kemudian belajar dan akhir sekali ialah meningkat ataupun improve. Jadi setiap tu dia ada proses-proses yang boleh kita lalui. Yang ini diberi dalam modul 4. Kita kata kita berpandukan kepada Jim Knight. Jadi kalau kita di sekolah mungkin cikgu-cikgu, tuan-tuan PGB ada menggunakan Grow dan sebagainya, tak ada masalah lah, kita boleh guna. Jadi untuk modul 4.3 kita menggunakan model bimbingan instructional yang dipelopori oleh Jim Knight. Sekian saja saya rasa. Saya serahkan kepada moderator Cikgu Siti Hamidah untuk meneruskan kepada toolkit yang terkandung dalam 4.3. Dipersilakan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Hajah Azila dan juga Puan Farah. Okey, penerangan yang jelas untuk 4.3, peranan pemimpin pertengahan. Okey, sedikit kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada kenal pasti, learn dan juga improve. Okey, ketika kenal pasti ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh, ini cadangan sahaja untuk kenal pasti. MLT boleh ambil RPH semasa.
guru yang hendak dibimbing, okey, tengok RPH semasa dia, itu dikenal pasti. Ketika learn tu nanti MLT akan duduk bersama guru, dia akan buat sesi coaching. Maksudnya ketika learn nanti, MLT akan ada buku log pergerakan, buku log coaching, kemudian orang OPC, one page coaching dan juga refleksi dekat learn tu. Okey, ketika learn tu kita akan buat proses coaching dan proses improve ni dalam modul 4 ni dia mencadangkan kita pakai peer coaching. Maksudnya kat improve tu kita boleh buat peer coaching lah, maksudnya ada video peningkatan. Okey, seperti yang terangkan oleh Cik Azila dan juga Puan Farah tadi, ketika kenal pasti itu kita boleh pakai video juga. Tuan-tuan sistem yang kedua pun boleh juga pakai RPH sahaja untuk kenal pasti. So video hanya ada satu je lah untuk peer coaching dekat improve ni. Okey, clear tak tuan-tuan dan puan-puan? Nampak tak intipati dia? Okey, saya ulang sekali lagi, kenal pasti sediakan RPH semasa. Learn, duduk antara MLT dengan cikgu tu buat sesi coaching. Suara putus-putus Dan yang ketiga dekat improve tu lah kita akan buat video peningkatan. Maksudnya ada peningkatan lah. So kita punya proses untuk modul 4 ini berjalan lah, di mana kita nak menggalakkan sekolah buat pembelajaran profesional di peringkat sekolah, iaitu PLC, iaitu peer coaching. Okey? Okey, kalau tuan-tuan ada soalan boleh bertanya sebab ini adalah sebahagian daripada tugasan yang saya rasa agak berat jugalah untuk dilaksanakan di sekolah. Okey? Saya rasa untuk modul 4 yang ni salah satu tugasan yang agak berat yang kita kena faham betul-betul. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh bertanya. Okey? Okey, tak apa. Okey nah, clear nah tuan-tuan dan puan-puan? Sementara kita tunggu Puan Siti Hamidah akan sambung sebentar lagi. Kalau ada soalan boleh tanya. Tapi semua ada buka banyak sangat tak tinggi macam dia lain bekat ni. Dia buka dalam jadi tapi ada dia kau tak ada pun. Okey, ada soalan tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Link kehadiran saya akan bagi jam 11 pagi nanti, 11.30 macam tu. Ada soalan lagi tak untuk peranan pemimpin pertengahan? Okey, yang penting tuan-tuan pastikan ada buku log coaching, ambil dekat pengetua. Buku log tu dah ada dekat pejabat ataupun di bilik pengetua, sambung dekat bawah tu. Okey, kali ni bukan pengetua jadi coaching, bukan jadi pengetua jadi coach, tetapi kali ni MLT pula jadi coach. Okey? Dia akan coach pula dia punya cikgu dia. Okey? Boleh nah? Nanti kami akan turun bimbing lah ke sekolah. Okey dah, boleh dah.
Okey, nampak tak? Nampak juga. Oh. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minta maaf ada masalah teknikal sikit. Okey, cikgu dengar tak saya cakap? Okey, cikgu lah. Kita akan melalui toolkit untuk 4.3. Kita ada 17 toolkit semua cikgu nah. Paling banyak 4.3 ni. Okey, kita mula dengan toolkit yang pertama iaitu A1101. Kita akan sampai kepada toolkit A1105C. Okey, ni 01. Dalam toolkit A1101 ni tentang the big four. The big four tadi kita tahu kita ada 4 langkah dalam big four. The big four tadi tingkah langkah yang pertama iaitu tingkah laku. Adakah pengurusan bilik darjah terkawal? Okey, yang ni yang cikgu perlu buat ialah MLT. Siapa MLT tu cikgu? Siapa MLT tu cikgu? Ketua Panitia. MLT Ketua tu panitia. ialah pemimpin pertengahan. panitia. Okey, pemimpin pertengahan. Pemimpin pertengahan tu MLT tu siapa? JKM, ketua panitia. Okey. MLT akan menggunakan senarai semok di bawah untuk mencerak PDP guru. Okey, PDP guru guna senarai semok ni untuk mencerak PDP guru. Okey, toolkit A1101 ni. Okey, seterusnya cikgu hanya jawab soalan yang dicatat dalam senarai semok tu. Okey, dia ada soalan siap dan cikgu hanya catat saja. Contoh, adakah murid menjalankan tugas dalam kelas? Ni semasa PDP lah. Ya, murid melaksanakan peranan yang ditetapkan oleh guru semasa aktiviti PDP. Dan seterusnya soalan, adakah guru memberi komen yang lebih positif berbanding komen negatif? Sekurang-kurangnya nisbah 3:1. Okey, cikgu jawab je yang ni sehinggalah habislah. Okey, soalan lebih mendalam yang ni, yang itulah. Okey, dan seterusnya yang ni pula. Tadi dari segi tingkah laku. Ini dari aspek kandungan pula. Kan kita ada 4 dalam the big four, kita ada 4 langkah dia tadi. Ini langkah kandungan. Okey, langkah kandungan pun sama, MLT akan menggunakan senarai semok di bawah untuk mencerak PDP guru. Okey, MLT akan guna yang senarai semok yang telah diberi ni untuk mencerak PDP guru di dalam kelas lah. Okey. Boleh cikgu? Okey, langkah seterusnya ialah langkah pengajaran. Okey, adakah guru menggunakan amalan pengajaran yang memastikan semua murid menguasai kandungan? Pun sama, ini adalah senarai semok yang akan digunakan oleh MLT untuk mencerak PDP guru. Okey. Dan seterusnya langkah yang keempat iaitu pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bilik darjah. Pun sama, dia bagi senarai semok untuk MLT membuat pencerapan dalam kelas. Okey, ini adalah toolkit A1101. Dia ada 4 senarai semok tu yang cikgu akan gunakan. Okey, seterusnya baru kita masuk kepada kitaran bimbingan instruksional tadi. The impact circle tadi. Okey. Okey, yang ni adalah toolkit A1102A. Okey, A1102A. Tentang ini hanya pengenalan saja. Cikgu kena tengok video yang dicerita oleh cikgu
Farah Kamilia tadi. Okey, cikgu kena tonton video tu dan baru cikgu jawab yang soalan yang ditanya dalam toolkit A1102A. Kenal pasti komponen yang terlibat dalam kitaran bimbingan instruksional. Bagaimana setiap komponen berhubung kait antara satu sama lain. Okey, cikgu jawab je yang tu. Nah, komponen atau bahagian mana yang diberikan tumpuan oleh Jim Knight pada pendapat anda mengapa beliau berbuat demikian. Okey. Cikgu jawab je soalan toolkit A1102A tu. Okey, seterusnya toolkit A1102B. Okey, baru kita masuk kepada kitaran bimbingan instruksional. Laju tak saya cikgu? Kalau laju tolong bagi tahu nah. Okey, yang pertama, kitaran yang pertama iaitu kitaran kenal pasti. Maaf, cikgu laju sangatlah. Okey, kenal pasti. Yang ni cikgu tengok saja. Laju nah. Laju Okey. Okey, kita masuk kitaran pertama iaitu kitaran kenal pasti. Tak jalan pula dah. Macam-macam. Okey. Kena pasti. Macam mana adik? Okey. Yang ni pun cikgu kena tonton video. Lepas tonton video cikgu kena pasti 2 bahagian video yang cikgu suka dan 1 atau 2 bahagian video yang cikgu ingin tahu. Okey? Cikgu kena tonton video ni. Tak ada salin. Tak apa cikgu, sekejap lagi kita akan masuk dalam grup. Nah, kita sekejap lagi akan masuk dalam grup grup yang kecil sekejap lagi. Kita boleh tanya satu-satu. Okey? Okey, cikgu kena tonton video tu. Lepas tu cikgu kena pilih. Okey, dia ada arahan semua di situ cikgu. Okey, seterusnya toolkit A1102C. Saya dah terlajak dah ni, saya rasa. Okey, C ni yang cikgu kena tonton video tadi. Cikgu buat pilihan. Okey, ni bahagian kena pasti. Lepas tu D. A1102D. Okey. Yang D ni cikgu kena tonton video pengajaran cikgu sendiri. Okey, cikgu kena tonton video pengajaran cikgu sendiri. Dan membuat penilaian berdasarkan senarai semak di bawah. Cikgu tonton video cikgu mengajak buat video. Lepas tu cikgu akan semak senarai semak ni. Cikgu akan buat penilaian berdasarkan senarai semak yang telah diberi. Okey. Saya menerangkan jangkaan sebelum setiap aktiviti dengan jelas. Pembetulan yang saya lakukan lancar, konsisten, segera dan dirancang terlebih dahulu. Ini cikgu yang guna sendiri. Okey, cikgu guna senarai semak ni untuk cikgu nak buat penilaian atas pengajaran cikgu sendiri. Okey. Ini A1102D. Start yang ni, cikgu kena tonton video pengajaran cikgu sendiri. Okey. Dia ada banyak senarai semak dia cikgu. Tadi senarai semak tentang pengajaran sendiri. Ini tentang pembelajaran murid tetapi video yang sama. Tapi dia berkaitan dengan pembelajaran murid. Okey, video pengajaran sendiri dan membuat penilaian berdasarkan senarai semak di bawah. Okey, video yang sama yang cikgu mengajak tadi. Tadi tentang toolkit tentang senarai semak tentang pengajaran sendiri. Yang ni senarai semak tentang pembelajaran murid. Okey, dia ada semua cikgu tik saja. Okey, dan catat apa komen yang cikgu nak masukkan. Lepas tu A1103A, peserta menonton video pengajaran sendiri pun yang benda yang sama juga. Lepas tu cikgu catat berdasarkan video pengajaran cikgu tadi. Okey, tentang matlamat Peirce yang kita belajar tadi nah.
powerful, easy, emotional, reachable, student focus. Contoh yang kita bagi di sini, reachable, mengenal pasti, strategik dan keberhasilan boleh diukur. Okey, kita catat guru menyediakan latihan dan tugasan bagi membantu murid mencapai objektif mengikut aras keupayaan murid dan mengikut keperluan PDPC, cikgu. Okey. Cikgu jawab je yang tu. Okey. Seterusnya, toolkit A1103B pun sama. Cikgu masih lagi guna video cikgu tadi, cikgu pengajaran cikgu, dan cikgu buat penilaian sendiri. Okey, berdasarkan rakan perbualan yang banyak bercakap, jeda dan tegaskan sebelum saya mula bercakap, ruang masa. Dia ada siap-siap dah. Senarai semok dia, cikgu cuma catat saja berdasarkan video cikgu tadi. Okey. Video pengajaran cikgu sekurang-kurangnya 1 jam bukannya ambil setengah jam. Saya tak boleh nak menjawab pula. Banyak benda. Okey. Bila baru tadi kita masuk ke orang kata komponen kenal pasti. Baru kita kenal pasti. Kenal pasti tadi cikgu kena tengok video pengajaran cikgu sendiri. Okey. Lepas cikgu kita masuk kitaran kenal belajar. Bila kitaran belajar ni guru. Okey, MLT bersama dengan guru. MLT tu ialah pemimpin pertengahan. Okey. Dekat kitaran belajar ni baru kita berguna pemimpin pertengahan dengan guru. Okey. MLT dan guru dibimbing berbincang bersama-sama berdasarkan senarai semok di bawah. Ini berdasarkan video. Cikgu kena tengok video yang kedua dan ketiga kedua ke? Kedua. Video yang kedua, yang kedua tadi yang kita mengajak sendiri, yang ni video yang disediakan dalam toolkit tu. Video yang disediakan, cikgu tengok video ni berdasarkan video ni bersama MLT dan guru dan catat berdasarkan video tersebut. Okey. Dalam kitaran belajar ni kita ada 4 toolkit. Cikgu catat saja senarai semok yang dia dah bagi berdasarkan video yang cikgu tuntun. Cikgu kena tuntun bersama dengan MLT bersama guru. Bukan guru saja. Guru tadi dia buat, cikgu jangan silap tadi yang pertama guru dia menuntun video dia sendiri. Ini dia menuntun video yang diberi dulu bersama dengan MLT. Okey, lepas tu toolkit A1104C, peserta melaksanakan PDPC secara berpasangan antara MLT dan guru dibimbing. Ini peserta guru lah, peserta tu ialah guru, dia melaksanakan PDPC secara berpasangan antara MLT dan guru yang dibimbing. Maknanya pair coaching. Yang ni berlaku pair coaching. Ini borang pengajaran bersama. Maknanya dia akan buat bila mereka nak buat, apa matlamat mereka dan segalanya lah. Cikgu masuk je lah dalam toolkit ni. Okey. Okey, lepas tu 04D adalah senarai semok menyediakan senarai semok. Tu dia. Senarai semok menyediakan senarai semok. Macam mana kita nak buat senarai semok? Okey. Ringkas antara 5 dan 9. Adakah senarai semok cikgu merangkumi senarai semok yang disediakan? Okey. Berfokus menerangkan langkah yang paling kritikal dan penting. Betul ke cikgu buat senarai semok tu? Kalau betul cikgu macam tu, ada kriteria tu cikgu write. Okey. Okey, habis ke peringkat belajar, kita masuk toolkit seterusnya iaitu 05A. Yang ni kita masuk komponen meningkatkan, improve.
Okey, dalam improve ni kita ada 4 bahagian iaitu mengesahkan hala tuju, menyemak kemajuan, merancang peningkatan atau penambahbaikan dan merancang tindakan seterusnya. Okey, dia ada 4 tadi, 4 langkah. Okey, adakah anda mencapai sasaran? Yang ni cikgu tengok saja, baca dan tengok adakah ya atau tidak. Okey. Seterusnya kita masuk 05B. Tadi 05A tadi cikgu hanya baca dan tengok adakah anda mencapai sasaran dia. Okey. Lepas tu baru kita masuk 05B. MLT dan guru dibimbing berbincang sama-sama untuk komponen ketiga, penambahbaikan. Okey. Soalan untuk langkah 1. Catat saja cikgu. Okey. Mula tu dengan mengesahkan hala tuju cikgu. Lepas tu menyemak kemajuan ni bersama-sama MLT ya cikgu. Kemudian mencipta penambahbaikan ataupun peningkatan. Kemudian tindakan selanjutnya. Apa yang kita kena buat tindakan selanjutnya. Okey. Okey, seterusnya toolkit yang terakhir. Toolkit A1105C. MLT dan guru dibimbing berbincang bersama-sama untuk melengkapkan jadual. Okey, yang ni kena duduk sama-sama untuk berbincang untuk melengkapkan jadual ni. Borang perancangan seterusnya. Di sinilah akan berlakunya apa orang kata RPH yang dibuat penambahbaikan. Okey, daripada video cikgu yang video cikgu yang tadi yang kita tuntun, yang kita rakam tadi, di situ kita buat penambahbaikan bersama dengan MLT. Okey, ini ialah toolkit yang terakhir, toolkit yang ke-17 dalam 4.3. Okey cikgu, ada apa-apa pertanyaan tak? Dah pening dah banyak. Kalau tak tanya tu dia ada dua kemungkinan. Faham atau tak tahu apa suara kan. Banyak cikgu tapi tak apa. Sekejap kita masuk dalam grup kecil sekejap. Kita boleh berbincang bersama dengan RE masing-masing. Okey? Boleh cikgu? Ada apa-apa pertanyaan? Bu Hamidah. Bu Hamidah. Ya, apa soalan? Saya tak nampak soalan ni. Saya nak tanya, nak kena semua panitia? Cakap cikgu. Satu MLT, satu guru. Apa cikgu? Ulang leseran cikgu, saya tak dengar. Semua panitia nak kena buat video lah. Tak, satu sekolah satu dulu. Okey, maklum. Okey, kita mula dengan satu panitia dulu. Lepas tu bolehlah kita berkembangkan. Yang nak kena hantar satu saja nak. Jangan nak hantar banyak-banyak, saya ingat RE pula pening. Selamat pagi Puan. Ya, selamat pagi cikgu. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Puan, saya nak tanya yang toolkit akhir tu 05C. Ya. Matlamat dan kemajuan tu nak tulis apa? Matlamat tu cikgu, kita nak cakap pun tak boleh sebab apa yang matlamat yang cikgu nak? Ini berdasarkan kepada perbincangan awal tu ke? Ya cikgu. Kita tak tahu video cikgu tu yang macam mana. Okey, saya boleh bagi contoh aja lah. Maksudnya melaksanakan pengajaran berpusatkan murid dengan mengaplikasikan PAK 21. Itu matlamat yang kita nak capai. Contoh saya bagi. Mungkin sekolah cikgu mungkin lain. Kemajuan tu contoh saya boleh bagi tahu pelibatan aktif murid. Contoh saya lah. Okey, Cikgu Farah ada nak bagi komen.
Okey, baik. Teruskan, Farah. Terima kasih Puan Hamida. Berkaitan dengan kemajuan tu, saya akan bagi contoh dalam video tu lah. Kalau tuan-tuan dan puan tonton video tu, saya nak kongsikan waktu video yang pertama, waktu gym night sembang dengan cikgu tu, dia tetapkan goal. Goal tu, cikgu tu bagi tahu dia nak dia ada 15 orang murid. Jadi dia nak sekurang-kurangnya 13 murid dia boleh menulis karangan tu dengan baik. Jadi apa yang soalan Puan tanya tadi, Puan Amunia Amal tanya tadi, jadi kemajuan di sini cikgu, last tu cikgu dia akan terang balik. Dia capai tak kemajuan tu? Matlamat dia ialah 13/15. Ada improvement tak? Kemajuan tu berlaku tak di situ? Itu tentang kemajuan tu macam itulah dia nak tunjuk. Berlaku tak kemajuan? Boleh cikgu? Ya, ya. Okey. Baik, terima Kalau kasih. kemajuan tu telah dicapai, kita perlu tulis tindakan seterusnya ya. Ya cikgu, kalau kemajuan tu telah dicapai, itu yang saya kata tadi, untuk bahagian kita meningkat ni, kadang-kadang walaupun kemajuan tu telah dicapai, dia akan ada satu perasaan untuk guru yang mengajar tu rasa apa dia perlu buat lagi seterusnya. Walaupun dah capai, dia akan nampak lagi ada opportunity lain lagi yang baru dia nampak ada lagi opportunity lain, apa lagi yang dia nak capai seterusnya. Walaupun murid dia telah capai 13 daripada 15 memang dah boleh menulis karangan. Tapi dalam video nanti cikgu nampak, cikgu tu sendiri akan kata, saya nampak saya perlu improve lagi diri saya ke mana. Itu maksudnya what's next tu, apa lagi tindakan seterusnya. Itu dia. Boleh cikgu? Ya, ya. Okey. Terima kasih. Okey, faham cikgu? Boleh cikgu? Ada apa-apa persoalan Ya, lagi? ya. Okey, Cikgu Amuni. Ada Baik, persoalan? Puan Hamida. Tak ada. Nanti masa nak Tak buat ada. kita akan buat soalan. Okey, macam contoh Cikgu Farah bagi. Mungkin tadi matlamat kita nak mengaplikasikan PAK 21. Lepas tu kemajuan kita mesti kita nak melibatkan aktif murid. Lepas tu tindakan kita selanjutnya dah kita boleh nampak dah daripada yang Cikgu Farah tadi. Kita nampak dah kita boleh buat berbagai aktiviti PAK 21, tindakan kita seterusnya. Tadi mungkin kita menggunakan satu saja kata kaedah PAK 21, ni kita berbagaikan lagi. Itu adalah kita panggil tindakan seterusnya. Mungkin kita akan buat pembelajaran terbeza dari semasa ke semasa dan seterusnya lah. Okay. Tanya. Okey, sila. Okey, silakan Cikgu Munirah. Assalamualaikum Puan Siti Hamidah. Nak tanya mengenai toolkit A1103B. A1103B. Okey, yang ni kan peserta tu, guru tu menonton video pengajaran sendiri. Jadi item-item ni item yang MLT tengok cikgu tu bagi komen atau cikgu tu tengok budak? Yang ni kita kena rakam video tak? Conversation 03B. A1103B. Sana kita tengok. 3B yang ni nak. Ya. Yang ni cikgu tu dia tuntun video dia sendiri dan dia yang buat penilaian dia sendiri. Jadi yang item yang tick ni MLT yang tick daripada dia tengok cikgu tu cakap? Tak, cikgu tu sendiri. Okey. Cikgu tu sendiri dia catat atas video dia sendiri. Dia masuk ke belajar tu baru melibatkan MLT dengan guru. Sebelum tu toolkit bermula daripada toolkit A11,
A1101 sehingga A1102A A1101 lah. Yang last kali tu. Yang tu semua tu cikgu buat sendiri. Berdasarkan video dia sendiri. Dia start A1102 baru bersama dengan sekejap lah, Ustaz kita silap pula ni. Oh, masih lagi nah. Sampai A1102 sampai A1103B. Yang tu cikgu sendiri. Dia buat penilaian, dia buat senarai semak berdasarkan video dia sendiri. Lagi satu question Amidan, untuk perjumpaan antara MLT dengan cikgu ni perlu tak buat rakaman video? Yang tu terpulang pada sekolah lah. Tapi tak gaduh hantar dekat kita. Okey, itu saja. Terima kasih Puan. Okey, sampai ni nah. A1101 sehingga A1103B. Yang tu ialah guru buat senarai semak dia sendiri. Mula A1104 baru guru bersama MLT. Boleh cikgu? Faham tak? Cikgu lain? Puan Hamidah. Ya. Puan Hamidah nak tanya yang tadi duk sebut tu A1101 hingga A1103B tu, maksudnya yang GB dengan PK1 lah yang ada mesyuarat hari ni ke? Yang ni cikgu pilih seorang cikgu. Oh, pilih seorang cikgu. Cikgu dia merakam, dia mengajar dan dia rakam video dia tu. Cikgu ambil lah satu panitia. Cikgu suruh buat rakaman. Maksudnya dia macam video kritik je. Tapi yang ni dia ada senarai semak yang telah disediakan. Lepas dia rakam PDP guru tu sendiri yang akan tik senarai semak dia. Yang kita kata tadi, toolkit A1101 sampai A1103 tu, cikgu tu yang akan buat sendiri. Dia akan buat penilaian pada diri dia sendiri. Maknanya penilaian kendiri lah. Ya, PDP yang lengkap lah sejam. Waktu tu coach mungkin dah ada juga. MLT mungkin ada di sebelah dia dah. Waktu dia buat PDP tu ada bersama. Salam. Video tu kita nak kena hantar juga kah? Video apa? Cikgu link saja cikgu. Hantar link saja. Hantar link saja. Ngikut RE masing-masing. Okey cikgu. Satgi, bila kita masuk dalam kumpulan kecil satgi, cikgu mungkin tak dapat nak buat benda ni sebab benda ni dia kena ada video. Video tu. Ataupun kalau cikgu masuk satgi, cikgu boleh buat berdasarkan YouTube yang disediakan. YouTube yang ada disediakan dalam modul tu lah. Ya? Boleh cikgu? Risau ni toolkit ni.
Okey, bagaimana dengan Puan Hamidah, bagaimana dengan toolkit A11, 4A hingga 4D? Yang ni bersama MLT mesti bersama dengan guru. Guru yang video tadi, yang kita rakam PDP dia tu. Masa kita rakam tu, kalau boleh MLT pun ada bersama lah. Okey, baik. Cuma kena menjawab senarai semak tu adalah guru yang yang kita rakam PDP tu. Okey, boleh cikgu? Okey, baik. Dan seterusnya tadi dah terangkan 5C. 5A, 5B. Okey, baik. Terima kasih Puan. Kejap nak. Kejap nak cikgu. Pasal learn tu baru kita ajak dia balik. Okey dah cikgu. Masa orang kata guru tu mengajak dalam PDPC, coach tu kena ada dah. MLT tu kena ada dah. Nah, MLT tu duduk bersama, dia mengajak, lepas tu cuma rakaman tu kita nak guru tu dia buat penilaian sendiri. Sehinggalah pada sampai ke toolkit A1104 tu baru dia duduk berbincang pula dengan coach dia tadi. Ya, tapi coach tu dah tengok dah. Coach tu tahu dah apa penambahbaikan yang dia nak buat untuk coaching dia tu. Untuk cikgu tu. Nah? Boleh cikgu? Ada apa-apa pertanyaan lagi? Okey. Ada lagi pertanyaan? Okey. Selamat pagi Puan. Ya, selamat pagi Cikgu Pang. Selamat pagi Puan. Saya ingin tanya tentang toolkit M4. M4 A1104C tu. Peserta melaksanakan PDPC secara berpasangan. Maksudnya kita kena buat rakaman video sekali lagi bersama MLT ke? Yang ni? Okey. Yang ni mula tadi kita cikgu tadi dia buat seorang dia saja PDPC dia. Lepas tu dia buat penilaian ke diri dia sendiri. Tapi coach tu ada bersama. Lepas tu coach ni akan duduk berbincang dengan coaching tadi. Dengan cikgu tadilah. Lepas tu dari dia bincang itulah dia ada buat penambahbaikan tentang PDPC tadi. Kemudian cikgu ni akan mengajak pula bersama dengan coach dia. Pair coaching yang ni. Anda adalah guru. Puan, maksudnya guna dia kena tentukan dalam masa tu cikgu tu nak buat apa,
jika dengan buat apa? Itu ada anda dan saya. Maksudnya dalam borang tu 11 A1104C tu di situ dia boleh dah letak sama ada minit yang pertama tu siapa yang nak mengajar, coach atau coachin, Sama-sama. Masa yang sama tu. ataupun Puan, maksudnya RPH yang sudah penambahbaikan. ya RPH pun dah buat penambahbaikan. Okay, faham. Anda dan saya tu sama ada coach ataupun coaching. Maksud yang dia kata anda dan saya tu, anda tu mungkin coach, mungkin coaching. Kalau anda tu coach, saya tu adalah coaching. Masa tu masa 5 minit yang pertama siapa? Okey, contoh saya kata masa yang pertama 5 minit, anda tu memberi peluang murid melaksanakan secara bebas. Lepas tu saya terpulang dah antara coach atau coaching tu, semak langkah-langkah strategik tersebut. Okey, lepas tu minit yang kedua, 5 minit yang kedua semua, seterusnya, berikan maklum balas. Anda tu berikan maklum balas yang ringkas, khusus dan konstruktif. Saya pula terangkan bagaimana ia membantu mereka belajar. Dia contoh dia coaching lah, cikgu seorang ajak, seorang bantu, seorang bantu kan. Bantu, saling bantu membantu. Okey cikgu. Okey. Puan tak dengar suara puan. Ya, mic saya tak on. Okey. Macam ni cikgu. Cikgu tadi dia memang kena mengajak 2 kali lah. Kalau tak mau, dia ada lagi cara lain. Contoh, kalau cikgu ada rakaman video sebelum ni. Yang mana ada sekolah yang buat video kritik kan. Kita boleh guna video tu. Selepas tu cikgu tu dah kita buat penambahbaikan bersama dengan MLT. Dan dia mengajak balik bersama dengan MLT dia. Peer coaching. Okey cikgu. Kalau masih tak ada video kritik tu, kena mengajak lah. Kena buat rakaman lah. Okey. Terjawab ke persoalan tu? Ya cikgu, murid yang sama, kelas yang sama. Okey, ada persoalan lagi? Okey, tak ada persoalan dah. Kalau tak ada persoalan, kita akan masuk kepada grup kecil. Kita rehat dulu, no? Boleh cikgu, kita rehat dalam 10 minit. Lepas tu kita akan masuk ke grup kecil. Seperti kemarin, ikut link kemarin juga. Selepas masuk grup kecil, masuk balik grup besar. Selepas masuk grup kecil tu, kita akan masuk dalam grup kecil tu pada pukul 10 sampai pukul 11. Lepas tu pukul 11 kita masuk balik dalam grup besar.
link utama ni. Yang ni lah adik sekarang ni. Boleh cikgu? Saya risau ni bila tak ada respon. Okey Puan. Baik, insyaAllah. Okey, boleh. Okey. Ceria Puan hari ni. Minum dulu Puan. Okey. Ya. Ceria dengan penin. Ingat tak minum lagi dia ceria. Cakap tak berhenti tu okay, hebat. Okey. Okey, cikgu. Bye-bye. Yes. Assalamualaikum. Kita call play dan dulu. salam sejahtera.